أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Sekali lagi kita berjumpa dalam majlis ilmu, dan ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita. Maka marilah sama-sama kita berusaha untuk mensyukur nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah kurniakan kepada kita. Sama ada nikmat yang nampak dengan mata kepala kita, ataupun nikmat yang tidak nampak tetapi dapat dirasakan oleh hati kita, dan itu yang kadang-kadang lebih besar maknanya. Orang tidak tahu kita bahagia atau tidak, sebab orang tidak dapat melihat apa yang ada di hati kita. Kita bahagia atau sengsara. Mungkin ada orang yang dapat cam daripada raut muka kita, dia melihat kita macam banyak masalah, mungkin, tetapi tidak semua penampilan seseorang dapat diketahui secara mutlak, sehingga orang menilai kita sebagai orang yang bahagia atau sengsara. Tetapi Allah tahu, Allah melihat hati kita. Jadi oleh sebab itulah maka jagalah hati kita. Pada minggu yang lalu kita juga menyentuh tentang hadis yang berhubung ataupun berkaitan dengan hati, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala. Sesungguhnya Allah tidak melihat sekali-kali kepada rupa parasmu, tidak juga kepada harta yang banyak yang kamu miliki, tetapi Allah melihat kepada apa? Yanzuru ila qulubikum, hatimu. Inilah tempat jatuh penilaian Allah SWT. Sebab di situlah niat kita, i'tiqad kita, ikhlas tidak ikhlas kita, itu. Kemudian Allah melihat juga kepada a'malikum, tidak kepada niat semata-mata, tetapi juga nampak di luar dalam bentuk amal-amal yang soleh, gerak-geri kita, berdiri kita, rukuk, sujud kita, dan seterusnya. Semua ini menjadi penilaian Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, tajuk yang berhubung kait dengan hadis ini adalah tajuk yang besar, tajuk yang berhubung kait dengan ikhlas. Ikhlas ini tidak nampak, tetapi dia memberikan kesan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Mari kita tengok hadis yang seterusnya dalam pertemuan kita pada minggu ini. An Abi Umamah Al-Bahili qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dhikra ma lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu fa'adaha ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. Hadis riwayat Imam Nasa'i daripada Abi Umamah Al-Bahili. Dia berkata seorang laki-laki datang
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang demi mencari pahala di sisi Allah, dan sekaligus mencari gelaran, pahlawan, pemberani, itu pahala pun nak juga, kemudian nak juga gelaran-gelaran. Apakah bahagiannya? Ditanya oleh lelaki ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia tidak mendapat apa-apa. Baginda mengulangi kalimatnya sampai 3 kali. Rasulullah SAW berkata kepadanya atau bersabda kepadanya, dia tidak mendapat apa-apa. Lalu bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap ridha-Nya. Jadi ini di antara hadis yang menceritakan tentang bagaimana peranan ikhlas itu dalam kehidupan harian kita. Walaupun nampak amal itu nampak kecil, membersih masjid contohnya, membuang sampah, membuang tai cicak, mengelap luvas ataupun pintu, itu nampak kecil, tapi disertai dengan ikhlas besar. Bukankah kita pernah mendengar kisah seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW, seorang perempuan yang memang kerjanya istilah kita cleaners, seorang cleaner, bersih, memang datang ni kerjanya membersih, mengatur, menyusun, membuang sampah. Ya Rasulullah selalu tengok dia kerja. Satu ketika Rasulullah merasa ada kehilangan. Mana perempuan ini? Mana perempuan ini? Sahabat menyatakan dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa tidak memberitahu aku? Berubah wajah Rasulullah SAW bila sahabat menceritakan bahawa perempuan ini sudah meninggal dan Rasulullah tidak tahu tentang meninggalnya seorang wanita yang memang kerjanya di masjid ini. Sahabat menyatakan, yalah kalau kita nak katakan dalam bahasa kita kata, dia seorang cleaner ya Rasulullah. Nak kata macam tu lah, tapi Rasulullah maksudnya tidaklah dialog seperti itu. Saya nak berikan kefahaman kepada kita. Maksudnya, yalah kalau dalam bahasa kita kata dia kerja cuma membersih masjid, apalah sangat. Kalau JK ataupun pengerusi kah yang meninggal, mungkin kita rasa kita rasa apa? Oh ini penting ni untuk diketahui ataupun untuk dihebahkan. Yang cleaner ni ada atau tidak ada kata apa? Itu kadang-kadang orang menteliti dia macam tu. Padahal di sisi Allah tu tidak mengira dia pengerusi kah, setiausaha kah, bendahari kah, ataupun orang yang sekadar membersih tangga masjid, mengutip sampah, mengelap dan sebagainya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW, dulni ala qabriha, tunjukkan kepada aku di mana kuburnya. Tengok sahabat pun terkejut. Maka mereka pun bawa Rasulullah SAW untuk melihat kuburnya. Oh ini kuburnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah siap-siap dengan wuduk, Rasulullah solat. Dibolehkan solat di kubur ini, maksudnya dalam keadaan yang seperti ini. Tapi sebaiknya memanglah bukan di kubur. Tapi dalam keadaan tertentu, maka Rasulullah mensolatkan solat jenazah kepada orang yang sudah meninggal dunia ini, walaupun dah mungkin sehari 2 hari. Jadi ulama menyatakan apa yang kita boleh ambil pelajaran daripada kisah seorang wanita yang dia meninggal dan orang buat tak kisah. Ada hadis lain ceritakan bagaimana Rasulullah bertanya, kenapa kamu tidak bagi tahu aku yang dia meninggal? Ya Rasulullah, dia kata engkau sedang tidur. Kami tidak ingin mengejutkanmu daripada tidurnya. Janganlah buat seperti itu lagi lain kali. Kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah macam tak suka. Maksudnya ini penting ni. Seorang cleaner yang meninggal ni, dia kerja bersih masjid ni, ini penting. Di sisi Allah ni orang yang dipandang oleh Allah. Jadi oleh sebab itulah tadi saya katakan bahawa kerja ni dia kadang-kadang tidak semata-mata nampak besar. Haji, umrah, korban, sedekah yang banyak. Bukan hanya itu, tetapi dari segi apa? Keikhlasan kita. Semata-mata kerana Allah SWT. Kita buat tidak ada nak mengharapkan apa-apa ganjaran. Jadi ini yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yang mengharapkan
berjumpa dengan Allah. Sebab itu Allah menyebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan berjumpaan dengan Tuhannya, setiap orang akan berjumpa dengan Tuhan, tetapi berjumpa dalam keadaan bagaimana? Berjumpa dalam keadaan radiyan, mardiyah, rida, Allah rida dan dia pun rida kepada Allah, ataupun di sebaliknya. Jadi barang siapa yang mengharapkan berjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah dia bersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jangan mensyirikkan Allah. Apa dia syirik dalam bab ibadahnya ataupun kerja-kerja seperti ini? Riya. Melakukan kerana nak mendapatkan pujian manusia, nak mendapat apa-apa predikat, gelaran dan sebagainya. Bersedekah supaya orang nanti letak nama dia di tempat-tempat tertentu, ataupun diberikan gelaran yang tertentu. Kalau di Malaysia kita biasa tahulah, tetapi kita tidak menyatakan apa-apalah dalam hal ini siapa dia, tidak. Tapi mungkin ada orang yang sedekah ni nak mendapat title sesuatu ataupun datuk dan sebagainya. Sekarang kita tengok, masya-Allah, Al-Ustaz Abid Leo, masya-Allah, ini jadi contoh yang sangat sangat bagus. Bagaimana seorang ustaz ini dan juga mempunyai usahawan yang besar, dan dia menumpukan untuk membantu orang. Kita tengok dia punya mat sudah banyak, rasanya lebih daripada 10 dah. Kalau istilah kita di sini imat. Dan dia sewa ni jet ni ataupun kapal terbang untuk menghantar 10 tan makanan ke Sabah. Sebelum itu dah dihantar, lepas itu ada dalam TV, ini surat dalam TV. Yalah, kadang-kadang orang bagi alasan kata, kita kalau tak dapat ini itu, kita tak jadi kaya ni, tak dapat kita membantu orang, ataupun tidak dapat kelulusan daripada kerajaan, tak dapat. Itu bukan jadi alasan. Kalau orang nak membantu ni, itulah, itu contoh. Contoh di zaman Rasulullah ni, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, masya-Allah, satu contoh yang sangat besar. Ganjarannya masya-Allah, kita mendoakan agar dia ikhlas kepada Allah SWT, dan kita tidak mengatakan apa-apa kepada dia. Jangan kita buruk sangka. Ada orang buruk sangka kata, nampak bagus dia sedekah ni, satu kapal terbang, mungkin dia riak. Itu buruk sangka. Buruk sangka kepada orang yang nak melakukan amal soleh. Kenapa tidak mendoakan dia kebaikan? Ya Allah, terimalah amalan dia, ya Allah. Panjangkanlah umur dia, ya Allah. Berikanlah keberkatan kepada dia. Ikhlaskanlah niat dia. Kita doakan macam itu supaya nanti semakin berkah, semakin banyak kerja-kerja amalnya. Bukan hanya di Sabah, mungkin di tempat-tempat lain lagi. Itu yang kita harapkan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutnya, orang yang berperang ni, dia pahalanya sangat besar. Mati syahid tu dia masuk syurga tanpa hisab. Dia punya pahala dia. Apa lagi yang lebih besar daripada itu? Tidak ada. Yang lain tu dihisab, semua. Walaupun dia banyak sedekahnya, banyak hajinya. Dikatakan siapa yang al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'il jannah. Memang tidak ada ganjaran bagi orang yang menjalankan haji yang mabrur melainkan syurga. Tetapi tetap dihisab. Tetapi orang yang mati di medan perang, melawan orang kafir ataupun musuh Allah, bila dia mati dengan penuh ikhlas, maksudnya dia berjuang kerana Allah, tidak mengharapkan apa-apa, dia tidak ada hutang juga, hutang pun penting juga, maka Allah SWT akan memasukkan dia dalam syurga tanpa hisab. Amalan-amalannya dah, dosanya dihapuskan sebab dia mati syahid. Derajatnya sangat tinggi. Tetapi lelaki ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW, seorang lelaki yang berjuang memang nak dapat pahala, dalam waktu yang sama nak juga gelaran, ada di celah-celah hati itu. Maksud kalau kita nak kata hati ni ada celah-celah dia, dalam mengharapkan ridha Allah, ada juga perasaan untuk kalau orang puji ni bagus, itu kalaulah orang ni kenang kita, itulah kita kena buat kerja ni memang betul-betul kita jaga ni. Yalah, kita pun memberikan pujianlah kepada orang yang membantu, orang yang fakir miskin di kampung. Ya, kadang-kadang kita tak boleh nak mengelak daripada mengambil gambar. Kita ambil gambar ni, kadang-kadang kita nak, yalah, orang ni kadang menyampaikan sumbangan, dia kata, tolong bagi sumbangan ni kepada si fulan, orang yang susah, wanita balu, anak yatim dan sebagainya. Jadi kita ambil gambar untuk dibuktikan kembali, diceritakan kepada orang yang, inilah apa sumbangan yang Tuhan berikan dan kami dah sampaikan. Ini gambarnya.
Itu sebenarnya tak lebih daripada itu. Tapi kalau dijadikan sebagai kebanggaan, itu jadi rosak. Dimasuk. Yalah, kadang-kadang itu kena jaga sungguh-sungguh. Letak dalam WhatsApp, Facebook. Tak salah saya katakan. Tetapi kalau itu menjadi perosak kepada keikhlasan kita, elok jangan letak. Kita letak. Alhamdulillah. Ini bukan apa ni, sekadar nak menggalakkan orang, boleh. Menggalakkan ramai lagi orang yang bersedekah. Ramai lagi, kata tolonglah, ini buktinya banyak ni, tolong. Tolong tambah lagi. Siapa yang nak berwakaf, siapa yang nak bersedekah ni, tolong. Tunjukkan gambar. Kalau tak ada kata, kami tak nampak pun. Kamu bagi sumbangan ni, itu jadi alasan pula untuk tidak membantu. Jadi ada eloknya, memang dalam tu yang sama, cabarannya cukup besar. Syaitan tidak akan meninggalkan peluang untuk menyesatkan ataupun merosakkan niat seseorang. Oleh sebab itu, dalam kita beramal ni memang kena sentiasa jaga hati kita. Sentiasa jaga hati kita. Walaupun amal itu sudah biasa kita buat. Contohnya sembahyang ni. Waktu-waktu tertentu ni memang syaitan berusaha juga belokkan hati kita ni, agar tidak kerana Allah. Tengok ada orang-orang tertentu yang kita rasa kita hormat kepada dia. Kita pun syaitan pun mula tiup dalam hati kita ni. Tengok itu jadi tidak ikhlas. Ataupun orang nak kahwin, ini calon bapa mertua, ini kena betul-betul solat ni. Allahu Akbar, khusyuk, panjang sujudnya, banyak solatnya. Jadi akhirnya rosak. Niatnya kenapa? Untuk apa dilihat oleh calon bapa mertua, supaya bapa mertua ni kagum tengok, oh ini memang kena ambil, jadi menantu ni kena ambil ni, confirm bagus. Jadi itulah Allah SWT menceritakan, ataupun Rasulullah SAW menceritakan bagaimana seseorang yang berjihad fi sabilillah, dalam itu sama ingin mendapat pujian, ingin mendapat sanjungan dan nama-nama yang tertentu. Jadi ini Rasulullah kata la syai'a lahu, dia tak dapat apa-apa. Dia tak dapat apa. Maksudnya kalau dia niat riak dia, maka Allah di akhir kelak akan apa? Dia kata pergilah kepada orang yang engkau dulu buat syirik. Buat syirik maksudnya mengharapkan pujian, ambillah pahala daripada dia kalau dapat. Auzubillah. Mana ada manusia boleh bagi pahala? Paling pun orang yang puji-puji pun sekadar puji. Sekadar puji, tak boleh nak bagi apa-apa. Kalau kata ni ambil ni hadiah. Itu pun hadiah tidak sebesar pahala yang Allah sediakan dalam bentuk syurga. Tidak sama. Jadi oleh sebab itulah maka hati ini sentiasa kena jaga, sentiasa dirawat, sentiasa istighfar, taubat kepada Allah, muhasabah diri kita. Kita buat ni kena siapa ni? Kena Allah. Macam yalah dalam majlis ini memang kami sebagai guru takmir lah, yalah dalam prosedurnya kami akan ambil gambar untuk membuktikan memang kami mengajar malam ini. Kami post lepas ini, kami post dalam grup takmir di Bintulu ni. Itu bukan untuk tunjuk, ni tengok ramai dia punya ini audien dia, tidak, bukan. Tetapi yang lebih daripada itu yang kita nak adalah semakin banyak orang melihat dan mendengar, kita dapat pahala semakin banyak. Kita kena ubah macam itu. Bukan kita nak dapat sanjungan ataupun nak dapat populariti. Itu akan merosakkan amal ibadah kita. Okey, kita tengok lagi hadis yang lain. Jadi dalam hadis tadi dia kata, sesungguhnya Allah tidak menerima melainkan at-thayyibah. Yang baik maksudnya yang ikhlas. Dalam amal ni ada dua. Syarat amal kita ni, yang pertama ikhlas. Yang kedua sawab, ataupun betul ikut syariat Islam, ikut sunnah Rasulullah SAW. Hilang salah satu daripada dua syarat ini, hilanglah dia punya kemakbulan ataupun penerimaan ibadah tersebut. Ikhlasnya memang ikhlas, tetapi tak ikut sunnah, tak ikut syariat Nabi SAW. Sembahyang subuh, dia kata nak tambah 3 rakaat lah, ini mungkin lebih banyak pahala. Tidak boleh ditambah. Ikut syariatnya bagus, tetapi riak, ujub, pun tak dapat juga. Jadi itu cabaran kepada kita yang kita beramal dan mengharapkan redha Allah SWT. Tengoklah satu lagi hadis ni, sempat ke tidak ni agak panjang hadis ini, hadis Imam Bukhari ni. Tengok ni hadis, cerita ni sangat popular tetapi dia sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala bainama thalathatu nafarin mimman kana qablakum yamshuna idza sabahum matarun fa'awaw ila gharin fantabaqa alaihim faqala ba'dhum li ba'din innahu wallahi ya haula'i la yunjikum illa as-sidq falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fihi faqala wahidun minhum Allahumma in kunta ta'lam annahu kana li ajirun amila li ala faraqin min aruzzin fadhahaba wa tarakhu wa anni amadtu ila dhalika al-farq fazara'tuhu fasara min amrihi anni ishtaraitu minhu baqaran annahu atani yatlabu ajrahu faqultu lahu i'mid ila tilkal baqar fasuqha faqala li innama li 'indaka faraqun min aruzzin faqultu lahu i'mid ila tilkal baqar fa innaha min dhalikal farq fasaqaha fa in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika min khashyatika fafazzi' 'anna fansahat 'anhum as-sakhrah faqala al-akhar Allahumma in kunta ta'lam annahu kana li abawani shaykhani kabirani fakuntu atihima kulla laylatin bilabani ghanamin li abta'tu alaihima laylatan faji'tu wa qad rafada wa ahli wa ayali yatada'una min al-ju'i fakuntu la asqihim hatta yashraba abawayya fakarihtu an uqidhahuma wa karihtu an ada'ahuma fastaqinna li syarbatihima falam azal antaziru hatta tala'a al-fajr in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika min khashyatika fafazzi' 'anna fansahat 'anhum sakhra hatta nazaru ila as-sama'i faqala al-akhar Allahumma in kunta ta'lam annahu kana li ibnatu 'ammin min ahabbi an-nasi ilayya wa inni rawattuha 'an nafsiha fa'abat illa an atiyaha bi-mi'ati dinarin fatalabtuha hatta qadartu fa'ataituha biha fadafa'tuha ilaiha amkanatni min nafsiha falamma qa'adtu baina rijlaiha faqalat ittaqillah wa la taqud al-khatim illa bihaqqihi faqumtu wa taraktu al-mi'ah dinarin fa in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika min khashyatika fafazzi' 'anna fafarrajallahu anhum wa kharaju wa fi riwayat al-Bukhari aidan faqala ba'dhum li ba'din unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillahi fad'u Allah biha la'allahu farrijuha ankum qala ahaduhum ila akhir hadis. Panjang hadis ini. Ini satu muka surat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda menceritakan ketika tiga orang daripada kaum, ada menceritakan ini cerita Bani Israel. Jadi kaum ini sebelum kamu dia kata apa? Ketika orang daripada kaum sebelum kalian datang berjalan lalu mendadak turun hujan tadi lebat hujan mereka berteduh di dalam gua. Kemudian pintu gua tertutup. Ini Allah punya kerja. Ini bukan cerita piang Malay. Tutup buka lagi. Salah seorang daripada mereka berkata kepada yang lain, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu semua selain kejujuran. Maka hendaklah masing-masing daripada kamu berdoa dengan apa sahaja yang menurut sepengetahuannya, di situ dia telah berbuat jujur. Dulu pernah dalam amal-amal dia rasa memang buat kerana Allah. Cuba ingat. Seorang daripada mereka berkata, ya Allah, jika engkau tahu bahawa aku pernah mempunyai seorang buruh yang bekerja untukku dengan upah satu farak. Ini satu farak ni. Macam kita satu gantang ataupun satu cupak. Satu farak ni padi. Lalu dia pergi dan meninggalkan satu farak padi. Dan sungguh kau ambil dan kau tanam padi itu. Pekerjaan ni dia ambil, lepas tu ditinggalkan. Jadi yang majikan ni pun heran, kata, kalau macam tu kau ambil aku tanam. Dia punya. Hasilnya aku belikan seekor lembu dengannya. Hasilnya daripada
penuaian padi yang apa hasil satu farak tadi, hasilnya dijual, akhirnya dapat beli satu seekor lembu. Dan ketika dia datang kepadaku menagih upahnya, mana upah? Dulu aku pernah tinggalkan ini, satu farak dia punya upah. Maka aku katakan kepadanya, ambillah lembu itu dan bawalah dia. Itulah punya kamu. Dia berkata kepadaku, sebenarnya upahku hanyalah satu farak padi. Aku tahu itu upahku. Ku katakan lagi kepadanya, itu majikannya berkata kepadanya, ambillah lembu itu kerana dia adalah hasil satu farak padi itu. Masya Allah, ni orang baik ni. Ni majikan yang betul-betul hebat. Kalau tidak maka ambil. Dia tak ambil, aku ambil. Dia tidak, dia kembangkan untuk orang ini. Kemudian dia membawanya. Jika engkau tahu ya Allah, aku melakukan itu semata-mata kerana takut kepadamu, bebaskanlah kami daripada gua ini. Lalu batu besar itu pun bergeser sikit, tak bagi sebanyak. Oh, belum boleh keluar lagi. Ini seorang ni berdoa, ditawassul. Ini tawassul dengan amal soleh. Orang yang satu lagi berkata, ya Allah, jika engkau tahu bahawa aku pernah mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, aku jenguk mereka setiap malam dengan bawa satu susu kambingku. Dia ada mahala kambing, dia ambil kambing ni, perah susu kambing, dan dia bagi kepada kedua orang tuanya. Satu malam aku terlambat. Lambat ni mungkin banyak kambing kot, sehingga lambat nak berikan minum kepada kedua orang tua. Aku datang di saat mereka sudah tidur, terlelap. Sementara isteri dan anak-anakku dalam keadaan menangis kerana menahan rasa lapar. Ini orang susah ni. Orang susah ni, kalau tak ada ini memang akan lapar, haus. Tapi aku tidak mau menghidangkan mereka dengan susu tersebut, sehinggalah kedua orang tuaku minum. Tak sanggup dia, kata memang anak ni perlukan minum. Isteri pun nak minum juga, tapi ibu belum minum, ayah belum minum, tak nak. Biarlah kedua orang tua ni dulu. Ini memang hebat. Aku segan untuk membangunkan mereka sebab mereka tidur. Tapi aku juga tidak mau meninggalkan mereka sehingga mereka merasa tenang kerana telah minum. Ini dia punya birrul walidain, dia sangat baik. Berbakti kepada orang tua ni sangat baik. Ini Masya Allah. Aku terus menunggu sampailah terbit fajar, sampai subuh ni. Sampai subuh ni, daripada malam tunggu ni. Siapa di antara kita yang sanggup buat seperti itu? Maka jika engkau tahu bahawa aku lakukan semua ini semata-mata kerana takut kepadamu ya Allah, bebaskanlah kami daripada gua ini. Batu besar itu pun bergeser sedikit lagi, tapi belum dapat keluar lagi. Ini keluar, semakin apa bergeser. Orang yang satu lagi berkata, ya Allah, jika engkau tahu bahawa aku mempunyai seorang sepupu perempuan, anak pamanku, terpapak saudara, ini boleh dikawin. Kalau kita ada sepupu perempuan, boleh kahwin. Yang aku paling cintai, dia kata, dia mencintai sepupunya, dia boleh kahwin sebenarnya. Aku merayunya tetapi dia menolak, kecuali bila aku bawa kepadanya 100 dinar. Oh, ini dah lain dah ni. Ini dah istilah kita ada melacur, nauzubillah. Tapi dia tak nak, kata, kalau kau bagi aku 100 dinar, okey, silakan. Aku cari uang sebesar itu sampai aku dapat. Lalu aku bawa uang itu dan aku bayarkan kepadanya sehinggalah aku miliki dia. Bukan berkahwin, bukan berkahwin. Ketika dia hendak aku sentuh untuk disetubuhilah, dia berkata, takutlah kepada Allah. Nak bercampur dah, nak melakukan zina ni. Perempuan ni tiba-tiba mengatakan, takutilah kepada Allah, ataupun takutlah kepada Allah. Janganlah engkau hancurkan cincin ini kecuali dengan haknya. Ini kiasan. Jangan engkau hancurkan cincin ini, dia dah sama suka, maksudnya dia bagi cincin ni masih bertunang. Jangan engkau dahulukan ataupun hancurkan ini cincin ni, betul-betul tanda pertunangan kita, kasih sayang. Maksudnya milikilah aku dengan apa? Dengan nikah, dengan akad nikah. Itu maksudnya. Itulah maksudnya. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan? Takutlah kepada Allah dan janganlah engkau hancurkan cincin ini kecuali dengan haknya. Haknya apa? Akad nikah. Akad nikah maksudnya engkau miliki aku lah nanti. Aku berdiri dan meninggalkan 100 dinar tersebut. Hanya ingat juga dengan Allah, Masya Allah, dalam keadaan yang memang dah dekat melakukan zina. Kalau istilah Indonesia ni, nafsunya di ubun-ubun ni, tidak dapat diundur lagi dah.
Nauzubillah min zalik. Syaitan pun dah menunggu saat orang yang berzina. Nauzubillah min zalik. Maka jika engkau tahu bahawa aku melakukan itu semata-mata kerana takut kepadamu, apa maksudnya? Aku meninggalkan ini kerana engkau ya Allah, aku takut kepadamu. Bila disebut namamu, takutlah kepada Allah. Dia pun ingat, dan aku buat ini kerana engkau ya Allah. Aku tidak berzina ya Allah. Bebaskanlah kami semua daripada gua ini. Akhirnya Allah SWT membebaskan mereka. Dan mereka dapat keluar. Subhanallah. Ini kisah apa? Orang soleh ni 3 orang ni. Seorang tu orang yang mungkin lebih alim, lebih berilmu, sehingga dia katakan kita ni terperangkap dalam gua, kita tak boleh keluar kecuali dengan mengenangkan kembali amal-amal yang kita buat secara jujur. Memang kerana Allah tu kita buat, ikhlas kerana Allah. Masa-masa mencari apa yang pernah aku buat ni. Yang ini kurang ikhlas, ini. Dan kita mungkin kita pernah sedekah, orang tak tahu kita sedekah. Sedekah tu contohnya RM100, orang tak tahu langsung. Kita memang betul-betul jaga keikhlasan. Kita ingat macam tu. Sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, disebut salah seorang daripada mereka berkata-kata, cuba renungkan amal perbuatan yang pernah kamu kerjakan sebagai amal soleh kepada Allah. Amal soleh itu amal yang ikhlas, yang Allah terima, ini maksudnya. Lalu berdoalah kepada Allah dengannya. Kita boleh berdoa ni, ya Allah, yang aku pernah buat ini ya Allah, aku pernah membantu fakir miskin, dan aku buat ni kan engkau semata-mata. Kalaulah betul amalku ini engkau terima, maka kesembuhlah aku. Engkau tolonglah anakku, engkau tolonglah kami semua ya Allah. Itu maksudnya bertawassul dengan amal soleh. Dibolehkan. Itu untuk memberikan kekuatan dalam doa kita. Kemudian itu di antara hadis yang cerita tentang keikhlasan. Bagaimana seorang 3 orang ni, seorang lelaki, mereka ni terperangkap dalam gua, akhirnya kita tak boleh keluar. Macam mana cara keluarnya? Bertawassul kepada Allah, berdoa. Doa kepada Allah SWT. Kita tengok hadis yang seterusnya. An Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bashir hadhil ummata bis sana' wal rif'ah wad din wan nasri wat tamkin fil ardi wa huwa yashukku fis sadisah. Qala faman amila minkum amal al akhirah lidunya lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Qala Abdullah qala Abu Salamah hadzal Mughirah ibn Muslim akhu Abdul Aziz bin Muslim al-Qasmali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad? Imam Hanbali. Bahasa kita kita belajar tentang apa? Imam mazhab ni, Imam Hanafi, Imam apa? Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Imam Hanbali ini nama dia adalah Imam Ahmad. Ahmad bin Ibnu Hanbal. Muhammad bin Hanbal. Hanbal ini diambil Hanbali. Itu. Imam Ahmad dia seorang perawi hadis. Ini Mustadrak Imam Ahmad, ataupun Musnad Imam Ahmad ni. Jadi pada Ubay bin Ka'ab, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sampaikan khabar gembira kepada umat ini dengan kemuliaan, keluhuran, agama dan kemenangan, dan eksistensi di bumi ini. Dia ragu-ragu untuk yang ke-6 berikutnya. Dia berkata, maka barang siapa di antara mereka yang mengerjakan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, untuk mendapat material, maka dia tidak mendapat bahagian daripada akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah sebut dalam Quran. Jadi barang siapa yang membuat satu amal akhirah. Apa amal akhiratnya? Sembahyang, puasa. Macam saya ni berceramah, ni amalan akhirat ni. Kalaulah seorang penceramah ni mengharapkan ganjaran duit, untuk apa? Untuk yalah, untuk kehidupan dia, yalah, kadang-kadang berlaku juga nauzubillah min zalik lah. Semoga Allah selamatkan kita daripada perkara seperti ini. Yalah, ada jenis orang yang mungkin dah terlajak ataupun tidak ingat dah, hanyut. Seronok tengok duit ni, dijemput ni, letak banyak ni, jemput ni letak macam ni, tapi mudah-mudahan tidak ada lah. Tapi yalah, ada kita dengar desa-desus ni, tapi mudah-mudahan Allah bersihkanlah diri orang yang terlibat dengan
Kerja-kerja seumpama ini agar tidak dia menjadikan amal-amal akhirat ini untuk mendapat habuan dunia. Nauzubillah min zalik. Membantu orang untuk dapat habuan. Membuat kerja gotong royong untuk mendapat habuan. Amal-amal akhirat untuk pergi nak pergi umrah, nak pergi haji. Mengharapkan dalam bentuk material ataupun harta dunia. Itu sangat berbahaya. Maka di akhirat kelak tidak dapat apa-apa. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat kelak tidak dapat apa-apa. Ini yang sangat berbahaya ni. Sebab apa? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas kerana Allah SWT. Ini menjadi muhasabah lah. Muhasabah kepada kita semua. Kita tak payah tengok orang lain. Mungkin secara umumnya oh ada orang macam tu. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Kita kena minta perlindungan daripada Allah SWT. Kemudian tinggal sikit lagi. Berapa ni? 20 25. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihim hatta ya'malaha in 'amilaha faktubuha bimithliha in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah wa idza arada ay ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah in 'amilaha faktubuha lahu bi 'ashri amsalha ila 700. Rawah Al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, apabila hamba ku ingin mengerjakan satu keburukan, selamat maksiat, maka jangan kamu catat keburukan itu ke atasnya sehinggalah dia mengerjakannya. Ada detikan dalam hati itu, sudah ada detikan. Nanti kalau ni aku akan buat ini, nanti kalau ada orang ni aku akan buat ini, buat benda buruk lah. Jadi itu ada ialah tabung Masjid Syakirin ni hilang. Tabung ni stainless steel ni berat ni, mahal pula hilang. Alhamdulillah lah ada CCTV. Dalam CCTV ni dia berjalan-jalan supaya jangan nampak juga. Itulah yalah cerdik dalam bodoh lah sebenarnya. Dan akhirnya nampak muka ada yang tak guna emas, ada yang guna emas. Ini nampak. Ada sahabat daripada Pekidah ni. Nampak 3 orang. Dah akhirnya dah kena tangkap. Tangkap. Tabungnya hancur. Stainless steel hancur. Berapa je duit? RM300. Aduh, tak banyak mana pun. Kalau nak ambil duit, ambillah duit. Tak payahlah ambil tabung. Itu akhirnya tahu siapa? Ini peminat gam. Nauzubillah min zalik. Yalah Jadi ini nanti kita sambunglah pada pertemuan akan datang. Jadi semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk melakukan keikhlasan dalam setiap amal kita, zahir dan batin. Zahirnya sudah macam ini, batinnya macam mana? Itu pun perlu ikhlas. Itu lagi Allah tengok dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas kekurangan dan kelemahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.